بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا إلى كل مشايخنا ولمعلمينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا وكل قرابتنا ولجماعاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. جزا الله عنا سيدنا محمدا sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Kita bersyukur kepada Allah tuan-tuan, letak dalam diri kita selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niat iktikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi taala insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita tengok kitab kita, kitab Mau'izah yang terakhir, muka surat 127 tak? Betul? 127 Baik. 127 peraturan dan adab berhubung dengan qada hajat. Yang ini mungkin kita akan cuba cepat sikitlah. Ini berkaitan dengan masih lagi dalam bab taharah. Kita ni bertahun-tahun dah mengaji kitab ni tapi tak pergi lagi bab solat insya-Allah. Kita cuba cepatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Antara keperluan hidup manusia adalah qada hajat. Sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dan juga keperluan kita sebagai manusia qada hajat. Iaitu sama ada air kecil, buang air kecil ataupun buang air besar. Dan Islam ini satu-satunya agama yang menggariskan tentang adab qada hajat. Satu-satunya agama yang cerita, yang mengajar umatnya tentang cara nak buang air besar, air kecil. Baik. Menunaikan qada hajat ini sekiranya tidak di dalam tandas yang tertutup, maka kita mestilah lakukannya di tempat yang tidak terdedah kepada orang nampak. Kalau Nabi kalau nak qada hajat, Nabi jauh cari tempat. Nabi jauh daripada sahabat. Kalau Nabi, sahabat pun faham lah, kalau Nabi pergi jauh tu, ialah tu daripada orang tu, maknanya Nabi nak qada hajat. Dan ini adalah sebagai nak menjaga marwah, menjaga aurat dan sebagainya. Antara peraturan dan adab qada hajat ialah tidak membuka aurat sebelum sampai di tempat. Kena sampai dahulu baru kita buka. Jangan daripada ruang tamu dah buka dah. Cerita budak-budak dah ni kan. Dah buka seluar awal dah, kita masuklah tandas dulu. Baik. Dan jangan kita menghadap ataupun membelakangi kiblat. Kiblat kita ni belakang ni kan. Jadi tandas kita tu, mangkuk tandas kita tu, kalau masjid, terutamalah masjid ni, kalau nak renovate tandas pun, ataupun kalau nak buat tandas baru, sebelum kita bina masjid tu, pastikan tidak menghadap ke arah kiblat. Maknanya mangkuk tu jangan, pintu tandas tu jangan sama dengan pintu masjid. Nanti sama. Sama ada menghadap ataupun membelakangi. Baik. Tidak boleh. Kerana menghormati tempat ataupun arah kiblatnya umat Islam. Tapi kalau sengaja buat, jadi berdosa tu. Jadi berdosa.
Kalau ada niat mempermainkan agama, dia pergi ke akidah pula. Kalau kita buat atas kejahilan, dia jadi dosa. Baik. Jadi kalau berlaku benda dah buat, jadi kita hak mengaji ni, mana kita sengit sikit lah. Paling lah sikit. Sebab ada masjid, ada sungguh ni. Bila kita sebut benda ni, dia tanya, Ustaz, dia tanyalah soalan dia tu. Tapi maknanya bila dah berlaku, dah pernah buat, dah pun benda tu, kalau nak ubah balik pakai ribu juga. Tunggu rosak lah baru nak buat baru kan. Jadi kita sebutlah, kita tulis siap-siap signboard situ, tolong alihkan sedikit arah tu. Mana waktu kita qada hajat ni ejaz sendirilah maknanya. Kita boleh ejaz, mangkuk tu tak boleh ejaz. Kita tak boleh ejaznya. Kita ni boleh larang kan. Jadi sengitkan sikit. Jadi kalau arah ke sini, kita paling sikit lah. Boleh insyaAllah. Jadi jaga adab. Berwaspada agar tidak melakukan di tempat kebiasaan orang berhimpun, kerana bau najis mengganggu ketenteraman. Mana orang berhimpun? Kat kedai, kat parking. Janganlah. Kita ni manusia, bukan kucing, bukan anjing. Main lepas saja. Jadi kita ada tamadun, kita ada adab kita. Selain itu, dilarang membuang air kecil, air besar pada tempat yang tenang, yang air tak mengalir, air bertakung. Contoh seperti satu kolam kecil ni. Kalau tasik hak besar tu lain cerita tu, tak apa. Ni kolam kecil, orang duk ambil semayang kat situ ke, orang duk minum air ke, binatang ke, semua jangan. Baik. Dilarang qada hajat di bawah pokok kayu yang berbuah. Ada pokok kayu yang berbuah. Bahkan sebenarnya bawah pokok tu sendiri kalau boleh. Kalau pokok tu pokok yang besar, sebab orang nak berteduh. Kalau buah pokok berbuah, takut buah tu jatuh atas najis kita, orang nak makan buah. Jadi ada adabnya di situ. Jadi jangan buang ataupun qada hajat di bawah pokok. Pokok sama ada pokok yang berbuah ataupun pokok yang rendang. Sebab itu tempat orang ada hajat mereka juga, nak berehat ke ataupun nak kutip buah. Baik. Dan juga jangan qada hajat dalam lubang. Kalau nampak lubang, kita pergi qada hajat. Kalau kita korek lubang baru, tak apa. Ni lubang hak sedia ada. Kerana ianya dibimbangi haiwan ada di situ, rumah haiwan. Kalau haiwan yang lebih membimbangkan, takut haiwan yang berbisa lah. Kalau tak berbisa punya gigit dia. Rumah tupai ke apa nak. Tidak mesti ular. Jadi jaga. Dan orang dulu dia bimbang, dia takut lagi, dia sebut takut rumah jin. Takut rumah jin pun ada juga. Jadi yang tu benda tak nampak, cerita lain lah. Ini benda yang zahirnya itu adalah rumah binatang, ataupun tempat tinggal binatang. Bila tempat tinggal binatang, kita kena hargai jugalah, sebab dia pun makhluk Allah juga. Baik. Binatang ni haram kalau kita tak ada sebab kita usik dia. Nampak sarang tebuan, geram, kita lastik, haram. Kecuali kalau sarang tu berada di kawasan perumahan yang membahayakan. Kita masuk dalam hutan, kita tengok kita pergi lastik, tak ada kerja. Padahal dia tak ganggu kita pun. Tu haram perbuatan dia. Baik. Jadi benda yang perkara yang berkaitan dengan haiwan, rumah dia ke, anak dia ke, telur dia ke, contoh telur cicak, bukanlah rumah kita pun, kita pergi picit main-main. Tak boleh. Tak boleh. Dia pun ada hak untuk hidup. Cuma jangan kita kata contoh binatang-binatang yang bersifat, orang panggil apa dia, binatang yang merosakkan. Contoh macam lipas, binatang-binatang yang buruk ni lah, binatang yang lipas ke apa ke, jenis lalat ke, yang ni cerita lain. Tu memang kita nak, kalau boleh halau lah, sebab tak nak dekat dengan kita, sebab dia bawa penyakit ataupun bawa najis. Jadi yang tu tak apa. Yang tak bolehnya kalau tidak ada sebab kita nak buat dia aniaya pada dia. Contoh lagi, orang yang bertani, cerita bab binatang ni, kita cerita bab najis ni, saya nak cerita bab binatang. Orang yang bertani, dia meracun. Dia meracun menyebabkan binatang tu mati.
Binatang apa yang mati? Semua binatang mati. Itu tak boleh. Tapi kalau meracun hanya pada sasaran, apa dia? Tikus yang duk makan tanaman dia. Dengan tujuan bila mati seekor dua ekor, hak lain larilah. Itu tak apa. Tapi kalau semua hak sentuh dengan tu habis mati, burung yang tak ada kaitan pun mati juga. Apa lagi? Ular yang tak ada kaitan pun mati, habis mati dengan sebab racun dia tadi. Yang ni haram, tak boleh. Dia hanya pada perkara yang merosak ataupun yang menyusahkan kita saja. Sebab tu beza kita ni jadi makhluk yang menjadi khalifah, yang mengurus, yang ganti Allah dalam hal mengurus alam. Jadi kita kena urus alam ini. Allah bagi hak kepada kita. Allah bagi akal, bagi wahyu. Kita ada hak. Contoh nak tebang hutan, ada hak kita sebab kita nak urus, nak guna. Bukan tak boleh tebang bala, bukan tak boleh tebang pokok, nak bakar boleh. Tapi pada hak dia. Macam binatang pun sama. Kalau binatang tu binatang yang merosakkan kita, kita hanya urusan kita dengan dia. Jangan sabit dengan orang lain. Jangan sabit dengan binatang lain. Itu maksud dia. Baik. Samalah juga dengan buat perangkap. Kalau buat perangkap, kalau boleh, biar mati terus. Jangan bagi dia seksa. Ni pasang perangkap, letak gam, 4-5 hari baru datang tengok. Kawan tu mati lapar macam tu saja. Seksa tu. Ataupun masuk dalam air lemah dia. Kecuali kalau kita memang bunuh perangkap yang mematikan tu. Kalau racun hak mati terus. Fokus kepada siapa yang binatang mana, tikus ke apa. Cukup yang tu saja. Itulah peranan akal kita dalam mengurus benda ni. Dia bukan boleh main redak saja. Baik. Tutup. Kemudian selain itu, jangan qada hajat. Apa ni? Situasi seperti ini boleh menyebabkan najis kencing tidak terkawal, boleh jadi terkena anggota atau pakaian yang membuang air kecil, dan situasi ini menyulitkan jika seseorang yang hendak mendirikan salat dalam lubang tadilah. Dan jangan buang air kecil ataupun air kecil lah terutama pada objek kerana dibimbangi memercik kembali. Baik, batu ke, dinding ke, pokok kayu ke, yang keras. Kalau boleh direct ke tanah lah. Isu dia sekarang ni, kita dekat mangkuk tandas. Tandas kita tu buat daripada apa? Dia batu lah, kita kata tak? Batu. Janganlah plastik tu bentuk je. Yang mangkuk betul itu tanah liat, batu lah kita kata tak? Jadi dia keras pula, licin pula. Jadi dia ada kemungkinan ianya memercik kembali. Untuk ianya memercik kembali. Sebab itu dalam bila melibatkan air kencing ni, seboleh-bolehnya kita basuh betul lah. Kita basuh betul lah kita punya pemaluan ni. Dan buka habislah pakaian tu. Pakaian ni makna seluar kita tu. Jangan sampai setakat sampai lutut saja ke macam mana ke, tengok keadaan. Pandailah kita jaga benda tu. Jadi kalaulah air kecil kita itu memercik pada tempat yang keras, dia ada kemungkinan untuk dibalas kembali, dipantul balik, mercik pada kita. Baik, yang benda macam ni kena jaga. Sebab dia tak nampak je, kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Baik. Itu adat dia. Sebab tu orang tua dulu bila dia basuh qada hajat, dia ambil, dia buka seluar kain apa tu, maknanya, dan dia basuh pusat ke bawah tu, dia basuh habis. Dia bukan pada kawasan kotak penalti saja. Dia basuh habis sekali dengan kaki-kaki. Maknanya daripada pusat ke bawah terus semua. Senang. Baik. Bila kita buat macam ni, kita dah tutup terus ruang untuk was-was tadi. Syaitan dia akan main-main lagi. Tak ingat ke ustaz ngajar itu? Tak ingat dia mula dikorek-korek balik tu. Kita mula. Jadi nak tutup semua, basuh. Seluar tu buka habis. Lepas tu jirus tu start daripada pusat ke bawah. Itu senang nak tutup. Nak tutup was-was lah. Sayuqiyah, duduklah bertinggung ketika qada hajat, yakni buang air besar kecil. Sama saja tu. Memberatkan di atas tumit kaki kiri, dan bila kita berbuat demikian memudahkan najis keluar.
Ini saya dah pernah buat demonstrasi, saya buat pula lah hari ni sebab kadang-kadang orang yang dengar ni tidak orang sama lah. Jadi kita beratkan belah kiri, saya duduk kat sini. Ni kata kiri dah sini. Bila kiri ni kita duduk atas kaki kiri. Dia macam ni. Kalau tandas macam ni kan, kalau mangkuk yang tinggal lah. Jadi bila kita kiri ni macam ni. Dia berat di sini. Jadi dia akan menekan pada buah kiri. Macam ni memang macam dia bawah hajat. Biasanya kita buat macam ni. Ni kita buat macam ni. Dia berat ke kiri surah Nabi. Dia berat ke kiri macam ni. Jadi dia keluar lurus. Kita pun tak payah nak terang-terang lah. Dia memang straight direct. Lagi pun memang anggota huruf tu belah kiri. Jadi kita tekan macam ni. Tekan duduk je. Dia terus lah. Sama ada kita mulai besar ni kecil. Kita macam ni. Jadi turun kat ni lah. Turun ni kan. Turun kaki kanan. Baik. Sama lelaki perempuan sama. Kemudian bila kita buat macam tu, kita boleh mengelak daripada berlama-lama dalam tandas. Masalah sekarang ni semua duduk atas tandas duduk tu. Semua guna tandas duduk. Bila tandas duduk ni dia kurang sihat sebenarnya. Masalah kadang-kadang dia nak larikan kita daripada buat sunnah Nabi lah. Ni boleh guna tandas tu, bukan tak boleh, harus. Cuma lebih baik lah tadilah sunnah Nabi ajar tu. Bahasa mudahnya macam ni lah. Dalam rumah kita biar ada dua-dua. Biar ada dua-dua lah. Yang tandas yang duduk satu, tandas yang cangkung pun ada. Ada dua-dua. Kadang-kadang perlu juga tandas duduk ni. Macam ibu mengandung ke, kita sakit apa semua, tak boleh nak lipat tu, kena juga yang tu. Jadi ada dua-dua lah. Baik. Cuma itulah kadang-kadang kalau kita tak berhati, kalau pergi kat mall-mall hebat-hebat ni, dia tak ada habis dah tandas cangkung. Semua tandas duduk. Tandas duduk pula dia letak paip siap-siap kat bawah tu, kat dalam tu. Payah belakang tu. Susah nak istinja, susah kita nak ni. Kita nak istinja susah sebenarnya tu. Susah. Baik. Walaupun dia punya hasrat, dia tak nak bagi air ni lah, air basuh tandas tu, dia tak nak bagi yang tu. Tapi itulah, kita kalau kita mengaji lebih, kalau kita jaga tak apa. Masalahnya kadang-kadang orang tak jaga. Kalau kita mengaji, kalau kita jaga elok, insya-Allah tak ada masalah lah benda tu. Baik. Hendaklah dihindar terlalu lama berada dalam tandas. Ada yang ke-6 dah ni. Jangan lama-lama, kerana bila kita qada hajat ni kita buka aurat. Bila kita buka aurat, kita ingat malaikat dia tak duduk dekat. Kita buka aurat ni, malaikat tidak duduk dekat dengan kita. Dia duduk kat luar tandas, tapi bukan artinya dia tak tahu apa kita buat dalam tandas. Malaikat ni dia malu nak melihat aurat, tapi bukan dia tak tahu kita buat apa. Itu maksud dia. Baik. Maka janganlah lama-lama dalam tandas. Dan kalau berlama-lama dalam tandas juga, ulama sebut dia akan menyebabkan kita mudah terkena penyakit waswas. Lama-lama dalam tandas mudah menyebabkan kita kena penyakit waswas. Apa bahana penyakit waswas? Apa bahaya dia? Ibadat kita lah tergendala tak sama dengan orang. Ambil semayang, orang lain seminit, kita 3 minit. Orang lain elok ambil semayang, kita habis lenjun satu badan dengan baju-baju habis lenjunnya. Apa lagi? Waswas ni, orang angkat takbir elok, kita angkat takbir banyak macam silat. Jadi itu bahana ataupun bahaya penyakit waswas. Kena tu, dia mengganggu kita dalam solat, dalam ibadat kita. Sekiranya melakukan qada hajat di dalam bangunan khas, yakni tandas, maka hendaklah langkah dengan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Dan ini sebagai menunjukkan kedudukan tandas itu bukan tempat yang mulia, bukan tempat yang wajar kita berlama-lama di dalam. Jangan jadi macam Mak Saleh, siap letak PlayStation dalam tandas, siap letak PS. Budak-budak tahulah PS, game dia tu lah. Ataupun baca surat khabar ke, baca surat khabar dalam tandas tu, baca buku dalam tandas sambil-sambil duduk lama. Sekarang mungkin main handset, kan, tinggal main handset. Tapi berlama-lama dalam tandas tu sebenarnya sifat yang tidak sepatutnya ada bagi orang beriman.
Kerana ianya bukan tempat yang mulia. Ingat, syaitan duduk dua tempat. Nombor satu tandas, nombor dua kedai pasar. Ni dua tempat yang syaitan suka pergi. Ya. Selain itu, jangan bawa ke dalam tanah benda-benda yang ada nama-nama yang mulia, nama Allah yang mulia ataupun nama Nabi. Nah, jangan bawa dalam tandas. Kalau kita mungkin tidak ada apa sangat setakat baju Melayu macam ni, tapi mungkinlah macam contoh cincin. Cincin kita tu ada tulisan nama Nabi ke, nama Allah ke apa ke, ataupun mungkin polis lencana tentera. Lencana ni kan, lencana bagi logo lah, lencana lah, tak apa lah, sama. Maka ada polis lah, saya ingat polis. Tentera pun ada rasanya, bomba tak ada rasanya. Yang ada nama Allah Muhammad tu pada lencana logo mereka itu, maka yang ni tutup dulu. Kalau masuk tandas dengan seragam, buka, lepas tu maknanya terbalik kan, macam tu sajalah, maknanya jangan bagi terpampang. Lepas tu macam mana dengan handset pun ada benda tu juga, nama Allah pun ada, Al-Quran lagi ada. Jadi handset tu maknanya, ni perbahasan ada orang tanya ni, handset pun ada Al-Quran, bukan semata-mata tulisan. Memang ada sebiji Quran dalam tu. Yang tu kira lain. Yang penting jangan tunjuk, jangan zahir tu. Maknanya kita jangan buka apps tu dalam tandas. Tu je lah maksud dia. Ataupun wallpaper. Wallpaper kan, wallpaper kadang-kadang ada orang letak wallpaper dia Allah Muhammad. So bila buka ingat nama Allah, ingat Nabi Muhammad. Ada yang macam tu. Tapi maknanya jangan buka lah handset kita ataupun aplikasi yang terlibat yang tunjuk tulisan ataupun nama-nama suci ni dalam tandas. Baik, haram hukum dia kalau kita sengaja buat. Bagaimana? Okey, baik. Sebelum masuk tandas disunatkan membaca bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan nama Allah, a'udzu aku berlindung, minal khubuthi daripada khubus. Khubus ni maknanya benda yang apa dia, yang apa nama khubus ni, yang merosakkan, yang ni menunjuk pada syaitan lah, syaitan jantan ataupun syaitan begitu. Khubuthi wal khaba'ith. Baik, meskipun dilarang membawa objek yang bertulis atau berukir kalimah Allah, namun ketika hendak masuk tandas, maka kita tetap sunat juga baca bismillah. Sebab kita sebut nama Allah ni untuk minta perlindungan, bukan untuk menghina ataupun untuk tidak hormat, tetapi tak dengan tanda minta perlindungan, dan juga sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Allah buangkan benda yang tak bermanfaat ataupun yang tak guna daripada badan kita. Sisa-sisa makanan kita kalau lama dalam perut, maka ianya merosakkan bagi penyakit pada kita. Maka kita bersyukur Allah buang. Orang yang tak boleh nak kencing, orang tak boleh nak ni, buang yang besar ni, semua ni penyakit belaka. Baik, bila keluar, alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Segala puji bagi Allah yang mengikis buang benda-benda yang menyakitkan aku dan mengekalkan zat yang memberi manfaat kepada aku. Allah yang buat semua itu. Dituntut istibrak. Apa itu istibrak? Berdeham. Dia berdeham. Berdeham ni kena faham. Berdeham ni itu saja. Jangan tu tak panggil deham tu, mai teran. Bila masuk tandas kadang-kadang macam-macam orang berdeham. Dia tekan dia tu. Dia macam qalqalah. Qalqalah bila kita mengaji kan. Apa? Iqra. Iqra atau hamzah kan, iqra. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dia tekan. Dia jangan tekan, dia letak. Dia letak ni, dia meletak bukan menekan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ni haqq tekan. Sama macam istibrak tadi. Istibrak ni bukan tekan, dia berdeham. Gitu saja. Lepas tu bila berdeham ni cukup sekali sebenarnya, tak perlu sampai 3 kali.
Apatah lagi 5 kali, 7 kali. Ni bukan tasbih ni. Subhanallah ala zulul azim. Bukan. Ni berdehem. Dia nak Pelepas pada otak yang hujung tu. Dia tekan, dia buang. Itu saja. Ya. Bahkan makin sedikit kita berdehem, makin fahamlah kita tentang agama. Makin banyak berdehem, makin was-was sebenarnya. Di situ sunat berdehem, tapi bukan sunat tu banyak kali. Sekali sudah. Ya cukup. Baik. Untuk mengelak was-was bagi orang yang membasuh kencing, hendaklah dia menganggap bahawa yang basah itu saki-baki daripada air yang kita duk cucuk tu. Bukan saki-baki air kencing. Kita kena anggap itu adalah air. Benda ni kena mengajilah. Orang yang paling sedikit beristibrak dianggap orang yang paling faqih dan mendalam pahamannya tentang syariat Allah. Tadilah orang yang paling sedikit berdehem tu maknanya dia paling faham, paling reti lah. Baik. Salah satu daripada rukhsah ataupun kemudahan yang Allah berikan, yang diberikan oleh syarak, ialah seseorang boleh membuang air kecil berdekatan dengan orang lain dengan syarat berlindung daripada pemerhatian orang di sisinya. Contoh, dekat jeti sungai ataupun sungai dulu ada jeti ni biasa tempat orang nak singgah, letak perahu apa semua kan, jeti ni kan. Ni ada jeti ni ke di jeti tandas. Orang dulu saya ingat dia buat satu tempat tandas. Ada tempat duduk, ada lubang. Lubang tu straight direct ke dalam sungai. Bila jatuh plup bunyi. Sungai lah kan. Lepas tu dia buat pula, dia tak buat tinggi. Dia buat ngam-ngam. Bila kita duduk tu nampak orang kepala orang sebelah. Dia untuk duduk saja. Okey, baik. Yang tu harus, boleh, tak ada masalah. Jangan mengintai orang sebelah sudah. Jangan mengintai aurat orang lah maksudnya. Kalau setakat nampak tandas tak apa. Sebab benda ni pernah berlaku. Nabi sendiri pun pernah qada hajat di samping sahabat. Yang penting jaga aurat, tak ada gitu saja. Baik. Kalau kiranya Nabi ni yang paling pemalu lah. Tapi untuk hal ini, sebab ni berkaitan dengan syariat. Bila berkaitan dengan syariat, Nabi kena buat lah supaya umat ni faham benda ni boleh. Jangan, kalau tidak tandas ni jenuh lah. Tandas ni, kalau tandas ni nak kena jauh-jauh belakang, jenuh lah. Tak boleh nak sebelah-sebelah macam kita dah buat ni lah. Bayangkan tandas, kalau masjid ni utara, selatan, timur, barat, ada penjuru matahari tandas. Sebab kena jarak lah. Tapi syariat tidak macam tu. Jadi yang penting tertutup kita punya aurat. Baik. Itu tentang qada hajat. Baik, settle. Tengok muka surat sebelah. Tajuk lain. Istinja dan kaedah menyuci najis menurut syarak. Syariat Islam yang sempurna dan terperinci dalam apa perkara dan kaifiat. Kaifiat ni kaedah. Sehingga dalam perkara istinja pun, dalam perkara menyuci najis setelah qada hajat, disebutkan, dinyatakan dengan terperinci. Hal ini supaya orang mukmin itu kena ingat bahawa Allah yang mengatur semua ni. Dan Allah memang suka kita ni dalam keadaan suci. Allah suka dalam keadaan bersih. Allah suka kita dalam keadaan cantik. Innallaha yuhibbut tawwabi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang tawab, kembali kepadanya, dan mutatahhirin, dan menyucikan. Makna menyucikan diri. Menyucikan diri ni boleh jadi dua maksud. Makna zahir, maknanya cuci najis ni lah. Makna batin, maknanya cuci dosa, cuci hati. Allah suka kepada golongan yang bersih ni. Baik. Setelah selesai qada hajat, maknanya selesai buang tu, maka diwajibkan untuk membersih anggota dengan anggota berkenaan daripada najis dengan cara beristinja. Jadi perbuatan membersihkan najis itu namanya istinja. Baik. Yang inilah ceritanya guna batu ataupun guna air ni. Ni dipanggil istinja. Kalau batu ataupun kalau benda-benda kasar, konsep dia benda kasar. Cuma mudahnya batu nak dapat.
Benda kasar, benda yang kalau kita lalukan pada kita punya kulit tu, maka dia akan melekat najis. Maknanya dia nak suruh lekat, nak suruh lari. Batu, daun kering, apa lagi, daun kayu yang kering, kulit kayu yang kering, ataupun sekarang ni kita tak payah carilah daun apa semua, tak ada sangat tu, tisu. Tisu pun adalah istinja. Tisu ataupun ketah. Ketah ni kena ketah kasar lah, jangan ketah ni ketah yang licin. Ketah yang ni. Kalau guna plastik tak jadilah. Plastik apa dia? Plastik ni plastik kita buat tak barang, beli barang kan, plastik tak jadi sebab dia licin. Dia nak kepada batu yang kasar. Kalau batu yang ada lumut, batu yang licin tak jadi juga, tak boleh. Dia nak yang kasar. Itu konsep dia. Kalau batu pula, dia nak yang sunatnya sama ada 3 biji batu, ataupun batu tu besar sikit, dan ada lebih daripada 3 bucu. Maknanya lepas guna belah sini, kita guna belah sini, kita boleh guna belah sini. Itu maksud dia. Itu secara ringkas lah, tak perlu nak banyak. Kita ulang kaji pada ain kita saja. Baik. Dan yang terbaik adalah kalau kita dapat beristinja dengan guna air dan juga guna bahan kesat. Itu yang terbaik. Guna bahan kesat. Sahabat biasa istinja dengan batu. Sahabat biasa guna batu. Jangan kita bayangkan macam kita ada paip. Sekarang ni memang ada paip, ada air. Bahkan kita memang tak pernah praktik guna tisu ni. Maknanya hak dewasa lah. Kalau budak kecil kita lain. Mak dia biasa guna tisu kan, tisu basah, lepas tu lap dengan tisu kering balik. Tu guna dah sejak tu. Tetapi kalau kita yang dewasa ni, kalau tandas tu tak ada air tapi ada tisu, kata ni semua ni Cina punya. Kita kata ni dah, padahal ini istinja juga. Syariat kita macam baik. Jangan cepat sangatlah. Jadi sahabat biasa banyak guna ni. Tak adalah benda-benda kesat. Sebab kita fahamlah dekat tanah padang pasir ni bukan tanah kering ni, bukan selalu ada air, bukan semua tempat ada air. Bila nak qada hajat tidak mesti kena ada air dulu. Baik. Jadi yang terbaik kalau kita dapat guna dua-dua, sama ada guna air ataupun guna air dan juga guna bahan kesat. Jadi kalau ada air, lepas tu guna tisu pula, dia terbaik. Kalau kita nak beramal dengan sunnah, bila kita masuk tandas ada tisu kan. Jadi yang pertama tu kita ambil dulu tisu tu, ambil selai, yang banyak ambil selai je. Lepas tu kita lalukan laluan pertama tu dengan tisu. Sebab nak ambil sunnah tadi. Bahan guna benda-benda yang kesat tadi. Kemudian kita gunalah air macam biasa, paip air macam biasa. Yang ni kita tak buat, tapi bila kita mengaji ni, kalau kita nak rasa nak pahala lebih, kita buatlah. Biasa kita guna paip air terus je. Lepas tu gosokkan tangan macam tu je lah. Baik. Kemudian ada disebut di sini, jika bersuci dengan air, jirus pada tempat keluar najis dengan tangan kanan dan gosok dengan tangan kiri. Tangan kanan pegang paip atau pegang gayung, tangan kiri yang bahagian basuhnya. Allah bagi kepada kita kulit. Kulit itu ada deria. Dia boleh kesat. Kalau kesat maknanya bersih. Kalau licin lagi maknanya ada lagi najis tu, tak bersih lagi tu. Maka di situ juga kita kena fikir, kena tengok. Kita kena syukur kepada Allah yang mana Allah memberikan kita kulit. Dengan kulit ini dia bantu kita untuk kita kesan kita punya istinja sempurna ke tidak. Lepas pada tu barulah kita boleh sempurnakan ibadat kita. Kalau bab najis, bab istinja, bab taharah ni kita tak sempurna, macam mana nak bawa kepada ibadat. Jadi antara alat bantu je kulit tadi. Maka kita bersyukur kepada Allah atas kulit, nikmat kulit ni. Baik. Kenapa saya sebut ni? Sebab kita jarang bersyukur atas nikmat kulit. Kita jarang nak sebut dalam hati kita, ya Allah terima kasih lah, ya Allah terima kasih ya Allah bagi kulit yang ni boleh bantu aku ibadat, boleh itu boleh ini dah. Biasa kita hanya syukur sihat, syukur dapat rezeki lebih, syukur kita banyak ke situ. Tapi syukur dapat memandang hari, buka mata pagi-pagi dapat tengok, dapat dengar lagi, dapat rasa lidah, dapat kulit, kita tak sebut benda tu. Sedangkan para awliya illah, dia buat apa saja, dia cuba nak menangkap seberapa banyak rahmat yang Allah turunkan, yakni seberapa banyak nikmat yang Allah berikan. Daripada situ dia akan jadi ingat selalu pada Allah. Dia akan rasa syukur selalu kepada Allah.
Jadi dalam perkara nak qada hajat, nak beristinja tadi pun, kita ada lagi unsur syukur. Maknanya tak lepas hati kita daripada ingatan kita kepada Allah. Yang tu yang mahal. Jangan kata nak berzikir ni nak kena duduk atas sejadah dulu, pegang tasbih dulu baru nak berzikir. Semua keadaan kita boleh berzikir. Ya, boleh zikir ni maknanya ingatlah. Bukanlah tandas tu sebut subhanallah subhanallah, tidak. Tapi ingatan kita kepada Allah. Ya Allah, kita basuh. Ingat ustaz mengajar dah. Jari kita duk dapat rasa beza licin dengan kesat ni satu nikmat. Sebab kita bukan basuh tangan guna tangan robot. Kalau tangan robot bukan boleh cam benda tu. Dia besi je. Atau guna kayu mana boleh kita nak ni. Kalau kita basuh, kita ambil contoh, kita ambil span. Kita basuh guna span. Kita nak kesan macam mana? Basuh ke tidak? Cuci ke tidak? Mana ada deria pada span tu? Ada pada kulit. Jadi kita syukur. Baik. Ni bawah sekali. Sayugia diingatkan sewaktu kita istinja, jangan guna jari tadi untuk korek. Jangan guna jari kita tu untuk korek masuk dalam lubang. Jangan. Fahamlah? Jangan duk main korek-korek ni. Sebab perbuatan korek-korek ni sebab yang wajib bersih hak zahir luar saja. Bila kita masuk ke dalam, hak dalam tu tak jadi najis. Yang najis ni bila keluar. Contoh macam darah kita. Darah kita ni kalau kena pakaian najis. Kalau dalam tubuh najis ke tidak? Kalau kira macam tu, kita ni duk tanggung najis lah kita ni. Seluruh tubuh kita jadi najis lah. Darah habis ni. Tidak. Jadi yang batin maknanya tak terlihat oleh mata tu, yang tu tidak dianggap najis. Kalau kita pergi korek pula, yang ni orang panggil dia akan mula bermain-main dengan waswas. Dia akan jadi penyakit waswas. Jadi lama-lama makin dalam, makin lama makin dalam. Mereka korek. Jangan. Baik. Perbuatan mencukil, mengorek, mengurangkan najis tadi menjadi punca berlakunya was-was, menyusahkan diri. Setiap kali mengorek maka akan ada dorongan yang mengatakan kena cuci ni, kena korek dalam sikit ni. Maka selagi itulah dia akan bertambah rasa tidak puas hati dan keraguan-raguan itu mendatangi dia setiap kali dia nak beristinja. Ini menyusahkan. Seseorang itu hendaklah mengetahui dengan sebenar bahawa tempat keluar najis yang tidak sampai air, yang maknanya yang batin tadilah, yang dalam tadi, maka ia tidak dihukumkan najis dan ia tidak wajib disuci. Jenuhlah nak suruh paip tu masuk. Maaf kan? Janganlah. Baik. Justru tidak perlu dilayan rasa was-was yang timbul setelah kedudukan tempat keluar najis yang zahir diistinja mengikut ketetapan hukum syarak. Cukuplah tu. Sebab macam tadi istibrak, cukup. Dah tak ada licin, cukuplah sudah. Sebanyak mana najis yang telah keluar yang zahir, maka ia dihukumkan najis. Hal lain-lain tu tak perlulah kita bimbang, tak perlulah kita layan. Ini ada dekat ujung cuma tak keluar lagi. Tu orang panggil waswas setan. Jangan dilayan. Baik. Cuma antara cara nak buang yang rasa ujung tadi, macam tadilah kita istinja, kita duduk tu, kita bertinggung, kita beratkan belah kiri, insya-Allah dia akan lawas, dia keluar habis. Baik. Ada juga hikmah dia. Ada ustaz sebutlah, ulama ustaz tahulah. Dia kata kalau orang yang qada hajat berat belah kiri tadi, maka dia akan tidak terkena buasir. Buasir hak keluar kan, isi dalam keluar. Jadi takkan terkena buasir. Buasir ni bila kita kuat sangat terat. Jadi bila duduk macam tu dia tak payah terat, dia duduk je, dia keluar tinggi. Cuba buat. Cuma jangan buat atas mangkuk duduk. Bahaya. Faham kan? Jangan duduk macam tu atas mangkuk tu. Mangkuk duduk kan? Jangan duduk atas tu. Nanti pecah, nanti bahaya. Ada dah orang buat je tu. Dia berdiri ke duduk atas tu, pecah mangkuk tu, masuk hospital, terbelah paha. Ngaya. Dalam benda tak ada basuh, bawa pergi hospital pula. Malu 2 kali dah. Sakit pun dapat. Jangan buat benda hak tak cerdik lah. Baik.
Baik, ini perbincangan. Perlu diingat, zaman moden kita, tandas moden kita ini ada air bertakung dalam dia. Semasa najis jatuh ke dalam takungan air, lazimnya air yang ditimpa ketulan najis itu memercik semula. Jadi kalau air itu memercik kembali pada anggota, kita ada air itu memercik, air itu dihukumkan najis. Air yang memercik itu dihukumkan najis. Baik, kalau kena pakaian, kena pakaian. Kalau kena kulit lah jawapannya. Baik, jadi bila air itu dihukumkan najis, maka kita kena basuh. Sebab tu, yang tadilah, kalau seelok-eloknya ambil daripada pusat ke bawah, settle, tak ada apa-apa dah. Baik. Hal ini perlu kita ketahui supaya apabila kita menghadap kepada Allah, kita benar-benar suci zahir dan batin, dan agar ibadat itu diterima oleh Allah. Selain itu dihuraikan juga kaifiat menghilangkan najis daripada tempat ibadat. Jika najis mutawassitah, najis pertengahan seperti air kencing jatuh pada lantai yang boleh diserap seperti air dalam tanah. Baik, kalaulah ni cerita ni contoh pada zaman Nabi. Ada seorang badui kan, dia masuk dalam masjid, dia kencing, dia cari penjuru masjid, dia kencing. Dia taklah kencing kat tengah, dia cari penjuru juga. Cuma sebab dia tak belajar, dia tak tahu ada apa semua ni, dia tak tahu. Jadi dia kencing dekat masjid, dia tak tahulah masjid yang jaga kesucian, dia tak faham benda tu. Jadi dia kencing. Bila dia kencing tu, sahabat mula bising. Paling marah sekali Sayyidina Umar kat dalam cerita tu kan. Sayyidina Umar pun nak ambil pedang, siap nak ni lah. Apa ni kurang ajar ni. Nabi kata sabar, tunggu dulu, biar dia selesai dulu. Jangan pergi jerkah. Biar dia selesai dulu. Nabi beritahu sahabat, biar dulu, biar dia settle urusan dia. Sebab kalau jerkah nanti dia terkejut, lari, bercecir lah, berciciran. Maka najis tu akan tersebar lagi. Baik, jadi biar selesai dulu hajat dia. Nabi pun tanya, dah selesai dah sepuluh? Ya. Nabi pun kita tahu lah sebenarnya ini rumah Allah, ni tempat suci, tak boleh nak fardu hajat kat sini. Baru dia faham. Tu je cara ni. Kan dia marah cepat, marah sangat. Lepas tu Nabi buat apa? Nabi kata, hai Umar, pergi ambil ni air bekas, pergi jom. Nabi suruh Sayyidina Umar, yang paling marah tadi kan, Nabi suruh Sayyidina Umar pergi ambil air, pergi jeru. Contoh dia kencing kat sini ambil air jeru saja. Sebab apa? Ia tanah pasir kan, jadi dia surat datang turun ke bawah, tu settle, tak ada masalah. Itu zaman tu ada tanah, tak ada apalah. Sekarang ni kapet mana? Kapet serat air, tapi dia tak turun, dia lekat di simen di bawah tu. Apa cara dia? Jeruh air. Yang pertama buang air najis dulu. Buang air najis. Kalau najis tu ketui, ataupun kalau buanglah air najis. Kalau ketui buang dulu. Kalau air, maknanya kita lap dulu hak pertama. Lap dulu air tu, air najis tu, lap dulu. Lepas tu barulah kita ambil air jirus. Jirus basahkan sikit bahagian tu. Bahagian tu saja, tak perlu cabut kapet. Sebab kapet kita pun gam, tak perlu cabut, jirus saja situ. Lepas tu kita lap, buatlah 2, 3, 4 kali ke, sampai kita tak bau dah hancur. Itu saja, cukup di situ. Tak payah nak fikirlah, dia kan duduk kat bawah, dia tak terserap ke atas, nanti kalau kita buka dia berair semua. Yang tu tak payah fikir, cukup sampai situ saja. Yang penting kita basuh, hilang bau, warna dan rasa hak zahir nampak di atas. Itu saja. Tak perlu kita susah diri, kecuali sejadah tu imam. Sebab apa? Sebab dia boleh angkat bawa keluar kan, tak ada masalah lah. Kalau kapek kita memanglah, kalau sejadah tu imam ni depan ni, ambil bawa keluar lah, basuh kat luar, jangan basuh kat sini, basuh kat sini pula. Itu maknanya benda hak mudah kita mudahkan, benda hak susah ada rukhsah dia, ada kemudahan dia kan. Benda hak mudah boleh angkat, boleh bawa keluar. Baik, itu cara hak najis mutawassitah. Baik, sampai sini saja, cukup lah tu. Nak isyak kan? Isyak lah. Isyak lah ni. Jadi kiri kanan ni kita sambung lain kali. Dapatlah 2 tajuk kita hari ni. Okey, sedikit tambahan sebagai penutup. Jadi kalau cerita kalau cerita tentang najis, maka yang paling penting kita kena ada ilmu. Siapa yang ada bersih ni biasanya?
siap. Siap kena ada ilmu tentang najis ni. Jadi kalau boleh, bila tengok najis, konsep dia yang pertama hilangkan ain najis, yang kedua cucilah sampai tak ada bau dah, tu cukup. Bau, warna dan rasa tak ada lagi, kita nak rasa dengan lidah, maknanya tak ada lah benda tu, nampak cuci cukup. Dan kita pakai sabun tak ada masalah, kita nak pakai pasir tanah pun tidak ada masalah. Rukhsah hanya ada pada tak cicak tak perlu nak guna air ke, tak perlu. Dia kata sapu macam tu, itu untuk najis cicak ataupun binatang-binatang serangga. Yang ni tak apa, yang ni tak apa. Tapi kalau najis kucing, dia tak panggil serangga lah, yang panggil besar dah. Hanya untuk cicak saja, cicak ke lipas ke. Tikus, macam mana tikus? Tikus ni kira besar. Tikus ni kira besar. Tikus ni kira besar. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.